Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا رب يسير ولا تعسر ربي تمم بالخير آمين. Amma ba'd. Akhawat, ikhwan wa akhawat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita sambung dalam majlis ilmu kita. Pada bulan sudah kita berbincang berkenaan dengan sebab-sebab doa kita ini tidak makbul di sisi Allah. Kita bincang. Pagi ini mari kita bincang doa-doa yang makbul itu bagaimana pula. Ini kita ambil daripada Rasulullah dan bagaimana para ulama menyebut perkara ini. Kita dah bincang dah bagaimana sebab-sebab doa Allah Ta'ala tolak. Tapi sebenarnya sebagai hamba, Allah tolak ke satu doa, dia terima ke satu doa, itu dalam bidang kuasa dia. Kerana dia yang mencipta insan, dia yang mencipta hamba, dan dia atok dia tu dengan sifat-sifatnya layak yang padan dengan dia. Maka ketika dia menolak doa hamba, maka layaklah sifat itu ada pada dia. Dia terima doa hamba, layaklah sifat itu ada pada dia. Pasal itu seorang hamba ini lain daripada kita beriman, kita juga kena tawakal. Pasal itu dalam perkataan yang selalu Ustaz suka ulang, iaitu nasihat yang disampaikan oleh Bapa Hamka. Bapa Hamka sampaikan nasihat kepada kita. Apa kata Bapa Hamka? Hidup ini kena ada 5 rukun, dia kata. Hidup kita ni kena ada 5 tunjang. Kalau kita bina hidup kita ni di atas 5 rukun, kata Bapa Hamka, insya-Allah dalam keadaan apa, kondisi apa, dalam keadaan macam mana pun, insya-Allah hidup kita ni aman, tenteram. Apakah 5 rukun itu? Yang pertama kata Bapa Hamka, ikhlas. Kita ikhlas. Terutama kita ikhlas dengan Allah Jalla wa'ala. Ikhlas ini bahasa Arab. Kalau nak diterjemah ke dalam bahasa Melayu, kita boleh kata bersih. Macam kita mengaji bab taharah. Taharah itu bab bersih. Bersih daripada najis, bersih daripada cemar, bersih daripada dosa, itu taharah. Ikhlas juga kita boleh terjemah dengan makna bersih. Bersih apa? Seorang hamba bersih hati dia kepada Allah. Seorang hamba tidak ada buruk sangka kepada Allah. Seorang hamba bila buat ibadat untuk Allah, kerana Allah, kepada Allah. Maknanya dalam hati kita ni dengan Allah ni tak masuk benda nombor 2, nombor 3, nombor 4. Macam kita sebut dia, macam Al-Quran sebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bersih sampai peringkat macam tu. Kalau kita semayang, kita puasa, kita buat ibadat, kita buat apa pun, hatta sampai pada peringkat hayah, kita hidup, mamat, kita mati, semuanya kerana Allah. Kalaulah berlaku sebab musabab, mati kerana ni, sakit kerana ni, pun kita masih kata untuk Allah, kepada Allah dan kerana Allah. Itu maksud dia seorang hamba itu ikhlas. Kita ikhlas ni kita bersih hati dengan Allah. Pasal itu kita ada satu surah nama Suratul Ikhlas. Tapi surah ni pelik, nama surah Ikhlas tapi cakap bab lain. Menunjukkan kata para ulama, Suratul Ikhlas dia start dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi nama Al-Ikhlas, tapi bercakap tentang ketuhanan.
Dia kata, katakanlah Allah itu Ahad, Allah itu As-Samad. As-Samad itu tempat orang meminta segala hajat dan tumpuan. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak diperanak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu kufu syirik pun bagi Allah. Dia kata ikhlas tapi bercakap soal tauhid. Kata para ulama, tauhid itulah ikhlas. Artinya membersihkan jiwa kita daripada benda lain daripada Allah. Ibadah untuk Allah, tak campur benda lain. Itu ikhlas lah. Tidak syirik pada Allah. Kalau kita buat ibadat kerana Allah, bukan kerana riak dan sum'ah, itulah ikhlas. Bapa Hamka kata yang pertama kena ada ikhlas. Kalau kita ada ikhlas, kata Bapa Hamka, hidup kita ni aman, tenteram. Hari orang tak puji kita pun, kita boleh hidup. Hari orang cerca kita pun, kita boleh hidup. Pasti kita ikhlas. Kita buat bukan kerana puji, dan kita hidup bukan untuk menerima cercaan orang. InsyaAllah kita boleh berjalan. Yang kedua, kata Bapa Hamka, lain daripada ikhlas, kita kena ada yang kedua, nama dia ridha. Sifat ridha tu kena ada. Sebab ridha dengan pemberian Allah. Dalam hati ini, la yajidu anfusihim harajan mimma qadaita. Tak ada rasa sempit. Sebab ujian Allah ni, Allah bagi ujian, bukan dia tanya kita. Dia bagi ujian apa yang dia nak uji. Dan kita kena ridha. Apa situ tanda kita redha ni, apabila Nabi kita dia anak dia Ibrahim mati, Nabi mai tengok Ibrahim dengan sahabat yang bernama Abdul Rahman bin Auf. Tiba-tiba dia tengok ayat mata Nabi turun. Ya Rasulullah, hang menangis ya Rasulullah. Hang tak redakah dengan apa yang Allah buat? Nabi sebut kepada sahabat, ayat mata ni Nabi kata kalau turun, dia tidak menyebabkan Allah marah kita. Tetapi Nabi kata yang menyebabkan Allah marah kita, Nabi kata ialah lidah kita. Artinya bila kita sedih ayat mata turun, itu memang manusia. Tetapi Nabi kata yang boleh buat kita dianggap tak redha, yang disebabkan yang kerananya kita dianggap sebagai tak puas hati, ialah Nabi kata lidah. Perkataan kita, bahasa. Bila Allah bagi satu ujian, bahasa kita awak macam ni, awak aku yang kena awak, itu dinamakan tidak redha. Maka Nabi kata banyaklah balak turun, musibah turun kerana lidah, bukan kerana ayat mata. Ayat mata ni, manusia ni ada ayat mata, sedih, sakit, tak larat, ayat mata turun. Tapi lidah kita kena kontrol. Pasal tu Nabi-Nabi dulu, bila Allah uji mereka, kita baca dalam Qisasul Anbiya Ibnu Kathir, Nabi-Nabi dulu bila Allah uji, yang pertama dia minta apa? Dia minta hati yang sabar. Dia minta hati yang sabar. Dan yang kedua dia minta lidah yang boleh berzikir. Allahu Akbar. Lidah yang boleh sebut nama Allah. Apa sebab itu Nabi ajak doa kepada kita. Hari Nabi jumpa Muaz bin Jabal, wahai Muaz, inni uhibbuka ya Muaz. Aku kasih kamu wahai Muaz. Maka aku ajak kamu doa wahai Muaz. Kena minta benda ni. Apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, tolong aku ya Allah, ala zikrika, nak sebut namamu ya Allah. Kadang-kadang terkunci lidah kita kerana beban hidup. Terkunci, tak boleh sebut nama Allah. Tak mampu nak sebut. A'inni ya Allah, tolong aku ya Allah, aku nak sebut nama hang. Wa syukrika, aku nak bersyukur pada hang, tolong aku ya Allah. Wa husni ibadati, tolong aku sebab aku nak buat ibadat yang paling cantik. Husni ibadatik, ibadat yang paling elok nak bagi kat hang ya Allah. Pasal apa? Pasal dalam hadis Nabi kata, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik dan dia tidak menerima apa-apa melainkan yang baik-baik saja. Kita buat cincai, buat ibadat sombrono, Allah tak terima. Allah terima yang terbaik daripada seorang hamba. Maka Hamka kata kena ada ridha. Kita ikhlas, kita kena ada ridha dalam hidup. Yang ketiga kata Bapa Hamka, kita kena ada tawakal. Kita kena jadikan rukun hidup kita ni tawakal. Tawakal ni apa dia? Kita berserah urusan kita kepada Allah. Kita khetiak, kita usaha tulang pak kerat, fikir, berdoa, kita sabar, kita redha, dan kita kena serah kepada Allah. Tawakal.
Urusan kita ini kita minta Allah yang bagi keputusan. Serah natijah dia kepada Allah. Itu tawakal. Sampai di dalam beberapa ayat Allah Ta'ala sebut, Allah kata, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kamu bertawakal kalau kamu beriman pada Allah. Kena serah pada Allah. Minta Allah jaga kita, minta Allah urus kita. Apa saja kita ada doa daripada Rasulullah. Kita ada doa. Bila kita dah buat satu benda, kadang-kadang kita cemah. Kadang-kadang kita cemah macam mana nak jadi benda ni. Kita kena berdoa dengan doa Rasulullah. Apa dia? Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri dengan sendiri. Bi rahmatika, dengan rahmatmu, dengan belas kasih sayangmu ya Allah, astaghis, tolong aku ya Allah. Aku dah usaha dah. Ulang. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Tak apa, doa ni nanti saya bagi. Jangan takut, nanti saya bagi. Nabi ajak kita baca doa ni, Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Tuhan yang maha hidup, berdiri dengan sendiri. Bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghis. Tolong aku ya Allah. Tolong yang mana? Tolong pekerjaan yang kita dah usaha tu, yang sedang kita hadapi ni. Tolong ni ya Allah. Wala aslih li sya'ni kullah. Semua urusan aku ya Allah bagi elok semua. Kita minta, buat kita buat yang elok dah, tapi minta elok. Sebab mata kita kata elok, hikmah di belakang kita tak tahu. Kadang-kadang orang kata, ni lah hang kena lagu ni, pasal hang buat kerja lagu ni. Kita kata aku buat kerja apa? Bukan kerja tak elok, kerja elok. Ya, kerja elok pada mata kita, tapi ada pihak nilai tak elok. Kita kata elok dah, ada pihak nilai tak elok. Kerana dia nilai tak elok, dia buat kita lagu ni. Pasal itu kita kata, aslih li sya'ni kullah. Hang yang tahu elok tak elok ya Allah. Dekat aku elok dah, tapi di sisi hang ya Allah, masa-masanya akan datang, hang tahu. Tolong perelok seluruhnya ya Allah. Perelok benda yang masih tak eloknya aku tak nampak. Elokkan semua ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Tolong ya Allah, janganlah hang ambil urusan aku, hang serah dekat aku ya Allah. Aku tak tahu ya Allah. Sekelip mata kalau hang biar aku urus hidup aku, nescaya aku binasa ya Allah. Hang yang kena tolong aku. Itu doa, itu nama dia kita bertawakal kepada Allah. Kita serah diri pada Allah. Dan bila kita baca Al-Quran, kita akan dapati bahawa Allah kata, fa'buduhu. Allah kata, beribadahlah kepada Allah. Wa tawakkalu, dan bertawakallah kepada Allah. Ketika ulama terjemah ayat lagu ni, para ulama kata kunci yang paling selamat dalam hidup adalah tawakal kepada Allah. Kunci paling selamat. Nak hidup kita ni selamat, aman, sejahtera, serah diri pada Allah, tawakal. Jadi kata Bapa Hamka, kita perlukan tawakal yang ketiga. Yang keempat kata Bapa Hamka, kita perlu apa? Kita perlu dalam hidup ini kunci yang nama dia syukur pada Allah. Syukur. Lepas itu kita kata alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-puji bagi Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Allah ni dia buat kita sakit, dia layak dipuji. Dia buat kita senang, dia layak dipuji. Dia buat kita susah, dia layak dipuji. Dia buat kita hidup, dia layak dipuji. Hatta dia bagi mati makhluk dia, dia masih layak dipuji. Habis tak ada kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita memuji Allah. Puji itu perlu bersyukur pada Allah. Pasal itu pelik kata Bapa Hamka, jiwa seorang mukmin ini jiwa yang pelik. Dia akan puji Allah dalam apa keadaan sekalipun dia syukur. Ajaban li amril mu'min. Pelik hidup orang beriman. Tuhan bagi dia sakit, dia tahu dalam sakit itu ada kifarat dosa, dia sabar. Tuhan bagi dia nikmat, dia bersyukur dengan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Maka mesti ada syukur kata Bapa Hamka yang keempat. Dan yang kelima kata Bapa Hamka, kita kena jadikan rukun hidup. Apa dia yang kelima? Sabar.
barulah sabar. Kita kunci yang kelima dengan sabar. Sebab kalau kita tidak ada sabar, kata Bapa Hamka, habis, banyak urusan kita tak boleh buat. Maka lebih-lebih bila kita bercakap hal doa ini, bila kita bercakap hal doa ni, rasanya lima-lima tadi tu penting. Kadang-kadang kita doa nampak macam tak makbul. Kadang-kadang tengok orang lain berdoa nampak macam makbul. Kita kena ada 5 rukun tadi untuk menghadapi hidup. Dan Allah buat manusia, dia buat alam, dia buat semua. Maka kita kata secara akalannya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah langit, milik Allah lah bumi. Atas urusan dia lah dia nak atur lagu mana. Tapi sebagai hamba, kita kena berharap kepada Allah. Pasal itu di dalam hadis riwayat daripada Anas bin Malik, hadis ni hadis sahih, riwayat daripada Imam At-Tirmizi, apa Nabi sebut? Nabi kata, ingat baik-baik, Allah berfirman, Allah suruh bagi ingat pada hamba. Allah kata, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, selama mana kamu ada 2 sifat ini, aku tak peduli dosa kamu banyak mana, aku sanggup ampun. Selama mana kamu ada 2 sifat ini. Sifat yang pertama, sifat apa? Da'autani, suka meminta kepada aku. Yang kedua, rajautani, harap pada aku. Kita ni rajin minta dan rajin harap, bergantung hati pada Tuhan. Tuhan tak peduli banyak mana dosa kita, dia nak tebus ke semua. Dan kita kena ingat, kadang-kadang musibah demi musibah ni datang beberapa kali kita ulang, dia ada sebab dengan dosa yang kita buat. Pasal itu doa-doanya Rasulullah ajak kepada kita ni semua minta ampun dosa. Semua minta ampun dosa. Berapa kali saya ulang doa yang diajak oleh oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari mengajak kita doa 3 rangkap untuk bagi selesai masalah. Tetapi dia start doa dia dengan Allahumma ghafirli zambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. 3 ungkap, tapi dia start dengan Allahumma ghafirli zambi, ya Allah ampunlah dosa aku. Ampun dosa dulu. Dan Rasulullah ni begitu maksum, insan yang begitu maksum, minta ampun ke Tuhan sampai bengkak tapak kaki dia. Istighfar kepada Allah. Istighfar ni menjadi daging darah Rasulullah. Duk saja-saja Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Menjadi sebutan Rasulullah. Ibnu Umar kata, kami boleh kira kadang-kadang 100 kali dia duduk ulang istighfar. Pasal Quran kata, Quran sebut kepada kita, fa ahlaknahum bizunubihim. Banyak malapetaka turun kerana dosa mereka. Maka Abu Musa kata, bila kamu ada masalah, sebutlah Allahumma ghafirli zambi, ya Allah ampun dosa aku. Tak cukup takat tu, wa wasi'li fi dari, luaskanlah rumah tangga aku, wa barik li fi rizqi, berkatilah rezeki aku. Rupanya sempit rumah tangga dengan rezeki menjadi berkat tak berkat ada kena mengena dengan dosa. Ada kena mengena dengan urusan dosa. Pasal itu Hasanul Basri, bila orang datang pada dia, Tuan Hasan, hujan tak turun, dia kata istighfar. Tuan Hasan, kami kahwin lama, anak tak ada, istighfar. Tuan Hasan, ni cuba tengoklah kebun-kebun kami ni rosak habis, harta benda kami ni rosak, dia kata istighfar. Bila mereka keluar jumpa, mereka kata, apa Tuan Hasan ni? Semua istighfar. Tak ada jawapan lain. Mereka datang jumpa dia. Dia kata, hampa tak bacakah Quran dalam surah Nuh? Allah menceritakan, kaum Nuh datang pada Nuh, hujan tak turun, mereka tak ada anak, harta benda mereka rosak. Apa Nuh jawab? Nuh kata, Fakultu istighfara rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kepada Tuhan kamu kerana dia sangat pengampun. Yursilu samaa alaikum midrara. Bila kamu istighfar, dia turun balik air daripada langit. Wa yumdib lakum amwalan.
Kamu istighfar, dia ganti balik hartanya rosak. Dia bagi anak yang tak ada, dan dia bagi sungai-sungainya buat kebun-kebun kamu jadi kering. Istighfar. Itu kadang-kadang kita bagi selesai masalah dengan jalan kita ini membersihkan jiwa pada Allah. Kita fikir dengan tulang pak kerat, itu biasalah semua orang fikir. Tapi dengan jalan hak lain ni, jalan kebatinan ini, hubungan kita dengan Allah ni, maka dicadangkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selagi mana kita mau berdoa kepada Allah, selagi mana kita harap kepada Allah, Allah Ta'ala kata dosa kamu banyak mana, semua aku ampun. Inilah yang dulu kita sebut beza di antara orang kafir dengan orang beriman. Orang Islam berdoa, di sini berbeza dia. Orang kafir bila dia berdoa, dia dapat makin bertambah rapelah dan masalah dia. Makin dia doa, Tuhan bagi dosa dia pelan bertambah. Sebab apa? Sebab dia berdoa dengan jalan syirik. Tapi mukmin dia mula berdoa, dia doa, kadang-kadang Tuhan tak bagi. Allah Ta'ala kata, ingat, hang start baca doa dengan harap aku nak bagi, walaupun aku tak bagi, dosa hang banyak mana, semua aku ampun. Allahu Akbar. Artinya bila kita tadah tangan Allahumma, dosa kita mula gugur. Subhanallah. Apa saja kita jangan jadi orang yang malas berdoa. Mesti kita jadi orang yang suka berdoa. Baik. Itu nasihat Bapa Hamka. Kuncilah, jadikan 5 perkara tadi sebagai rukun hidup kita. Apa dia 5 tadi? Ikhlas, ridha, tawakal, syukur, sabar. 5 ini kata Bapa Hamka, jalani sebagai hidup dengan istiqamah. Istiqamah jalan pi. Baik, kita masuk tajuk yang kita nak sembang ini. Kita masuk bahagian yang kedua. Bulan sudah kita sembang tentang doa yang tidak makbul. Ini kita nak sembang doa yang makbul. Dan sahabat tadi, urusan makbul itu bukan urusan kita sebenarnya, urusan Allah. Tapi kita buatlah sebagai kesungguhan hamba ini mengharap pada Tuhan dia. Makin kita harap Allah ampun, Allah terima doa kita, makin dosa kita gugur cara tak sedar. Allahu Akbar. Ini penting harap dalam doa. Pasal itu Nabi sebut kepada kita, kita tak boleh kata idza da'a ahadukum, lepas dah kita baca doa, kita tak boleh kata Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu, ya Allah, kalau hang suka hang bagi, kalau hang tak bagi pun tak apa. Tak boleh kata lagu tu. Bila kita kata macam tu, dosa kita tak gugur, berdosa lagi ke atas. Kerana Nabi kata fa innahu la mustakirahu lahu. Nabi kata jangan buat ucapan yang memaksa Tuhan. Nabi kata tak ada benda boleh memaksa, menggagah Tuhan. Tuhan bagi pasal dia nak bagi. Kadang-kadang dia bagi itu berkaitan dengan masa, dengan keadaan dia bagi. Maka bila kita baca doa, kita kena ingat satu hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis sahih, riwayat Ibnu Hibban dan Abu Ya'la. Abu Ya'la sebut dalam Musnad Abu Ya'la dengan sanad yang sahih. Apa Nabi sebut? Nabi kata a'jazun nas man ajaza 'anid du'a wa abkhalun nas man bakhila bis salam. Nabi kata manusia yang paling lemah dalam dunia ni adalah manusia yang tak ada masa baca doa. Dia bila baca doa, taulah dia ada sempit. Inilah orang yang paling lemah, Nabi kata. Dia ni cari Tuhan dalam keadaan lemah. Bila dia kuat, dia tak cari Tuhan. Biasanya Allah tak sukalah kepada doa orang yang lemah. Tuhan bagi juga, setarah dengan Tuhan bagi pada orang bukan Islam. Bila Tuhan bagi, Tuhan tak ampun dosa dia. Bila Tuhan bagi, ulama kata sebagai istidraj. Apa dia? Sebagai menambahkan malapetaka hidup dia. Lepas macam orang minum arak. Orang minum arak, raplah minum arak. Masa dia mabuk tu, hilang masalah dia. Saat lagi mabuk tu hilang, dia jaga balik, tambah raplah dia. Macam tu Tuhan buat pada orang yang bila susah cari Tuhan. Susah cari Yasin, baca doa, oh hebat. Elok-elok falamma kasyafnahu, bila Allah Ta'ala selesaikan raplah dia, dia kembali pada jalan asal. Bertambahlah dosa dia di hadapan Allah. Maka Nabi kata jangan jadi orang yang lemah, orang yang tidak berdoa ataupun berdoa ketika susah. Wa abkhalun nas, Nabi kata manusia yang paling bakhil, kedekut.
Man bakhila bis salam adalah orang yang bakhil untuk bagi salam ke orang. Dia jumpa orang sengak, terkunci lidah dia nak kata Assalamualaikum. Orang bagi salam pun main lagu Jepun ni, angguk kepala. Nak jawab Waalaikumsalam, terkunci lidah. Nabi kata sifat bakhil ada pada diri orang ini. Dan bakhil itu Allah tak suka. Kemudian dalam bab doa yang mustajab ini, Nabi bagi ingat kepada kita di dalam hadis Salman Al-Farisi. Hadis ini hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi kata la yuraddul qada illa du'a wa la yazidu fil umur illa al-bir. Nabi kata ingat dua benda ni. Ingat dua benda ni. Apa dia? Tidak ada yang boleh mengubah kehidupan kamu melainkan doa, Nabi kata. Doa lah boleh ubah orang. Sampai qada itu boleh diubah dengan doa. Kita nak sihat, nak panjang umur, nak murah rezeki, ubah dengan doa, Nabi kata. Maka orang itu kalau dia tidak berdoa, dia tak boleh ubah hidup dia. Kita nak ubah hidup kita dengan pergi cari bomo, dia ubah kot lain. Dia ubah jadi raplah. Sus, jumpa bomo, jumpa bomo, jumpa bomo. Pelan kaya bomo tu, kita pelan raplah. Nabi kata ubah hidup kamu dengan berdoa, 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 berdoa. Doa macam mana? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau depa doa sampai pada peringkat depa tanya, kami doa banyak, Tuhan di mana? Habaq kepada depa fa innahu qarib. Tuhan sudah pun hampir dengan kamu. Tuhan dekat sangat dengan kamu. Kerana doa kita itu mendekatkan hubungan kita dengan Allah. Allah sudah dekat dengan kita. Walau ba'da hin. Kalau hari ini aku tak bagi, akan aku bagi. Pasti aku bagi. Mesti aku bagi. Walau ba'da hin. Kena doa. Kerana ingat Nabi kata, la yuraddul qada. Tidak ada yang boleh mengubah kehidupan illa doa, melainkan doa. Wala yazidu fil umur. Ingat yang kedua, Nabi kata tak ada benda boleh buat umur panjang. Tak ada benda boleh buat umur panjang illa al-birru, melainkan banyak buat baik, panjang umur, Nabi kata. Pasal itu ada hadis Imam Bukhari. Hadis Imam Bukhari, Nabi tanya kepada para sahabat, siapa yang suka kalau Allah bagi dua benda pada dia? Yang pertama bagi umur yang panjang, yang kedua bagi rezeki yang luas. Siapa suka? Sahabat kata kami suka. Nabi kata kalau suka dapat umur panjang, rezeki yang luas, Nabi kata buat satu aja, falyasil rahim. Apa dia? Hubungkan silaturahim di kalangan adik-beradik. Silaturahim, hubung. Allah bagi dua benda, umur panjang, rezeki luas. Jangan berkelahi adik-beradik. Adik-beradik ni maksud adik-beradik lah. Yang orang kata apa? Cincang tak putih. Adik-beradik cincang tak putih ni. Ada adik-beradik cincang putih. Cincang tak putih ni. Macam mana pun kak dengan adik. Gaduh lah ke mana pun. Tak lepas adik-beradik. Adik-beradik ni Nabi kita kena jaga. Dan kalau kita tengok orang tua-tua dulu, betul mereka dapat benda ni. Orang tua-tua dulu mereka jaga adik-beradik. Kenuri belah sini, mai daripada baling bersalin 2 bah. Bawa dengan nyok muda, tebas, bawa dengan pria yang semua bawa mai. Tengok orang tua-tua dulu nak mati macam mana. 3 bulan sakit tak mati-mati. Pudia punya panjang umur dia. Hari ni tak payah sakit, sedap-sedap arwah dah. Orang dulu 3 bulan, 4 bulan baca Yasin tak mati-mati. Tengok orang tua-tua dulu tanah berekak-rekak yang anak cucu boleh tumpang menempel buat rumah. Pasal apa? Nabi kata siapa nak umur panjang, siapa nak rezeki banyak, falyasil rahim. Sabungkan hubungan adik-beradik. Maka Nabi kata ingat, wala yazidu fil umur, tidak ada yang boleh buat umur panjang melainkan Nabi kata albirru, kebaikan. Jadi hadis ni Nabi nak tekan apa? Doa itu bila Allah terima, dia mengubah kehidupan. Baik. Kemudian Nabi bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat daripada At-Tirmizi dan Al-Hakim, hadis ini juga hadis hasan. Apa Nabi kata? Nabi kata man sarrahu ay yastajiballahu lahu 'inda asy-syada'id wal kurab falyukthir ad-du'a fir rakha.
Nabi kata siapa yang dia suka, Allah Ta'ala makbulkan doa dia ketika dia terdesak, dia susah. Siapa suka bila dia susah, dia baca doa, Allah bagi. Allah tunaikan permintaan dia. Ketika dia dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit, siapa suka bila dia baca doa, time tu Tuhan bagi. Jadi, siapa tak suka time lagu tu? Semua kita nak. Dan biasa kita baca tu, salah satu sebab kita berdoa masa tu. Masa tu nak doa sangat-sangat. Bila dekat-dekat nak pergi umrah, nak pergi haji, ya Allah bagilah aku sihat badan, ya Allah bagilah semua sihat. Ni dekat-dekat orang nak pergi dah, tak dapat jawapan daripada tabung haji, ya Allah tolonglah, tolonglah. Kita susah, kita nak doa kita makbul. Maka Nabi kata, mau tak Allah makbul doa kamu ketika susah? Sahabat kata mau. Maka Nabi kata buat satu benda. Apa dia? Fal yukthir ad-du'a fir rakha. Perbanyakkan doa pada masa kamu senang. Masa tak susah, masa sihat, masa lapang, perbanyakkan doa. Masa kamu susah, senang doa kamu diterima oleh Allah. Sebab kita ini dalam keadaan biasa-biasa lagu ni, kita nak baca doa agak payah sikit. Kadang-kadang bagi salam, orang main rumah, telefon, mesej masuk pun kita tinggal dah doa. Mesej masuk tinggal dah doa. Kalut nak pergi pegang telefon, macam tak pegang tu nak mampus dandan. Kalut nak tengok dalam telefon, terlupa baca doa. Tapi kalau kita susah, telefon pun baling buang, nak tumpu. Maka Nabi kata fal yukthir du'a fir rakha. Masa senang, masa lapang, masa tak ada kalut apa ni, perbanyakkan doa. Minta sihat badan masa duk sihat, nanti kita sihat masa kita sakit. Minta rezeki yang banyak masa ada rezeki, nanti rezeki kita tak putus masa kita susah. Minta keselamatan. Pasal itu dalam hadis Abu Hurairah riwayat daripada Ibnu Majah, hadis sahih, Nabi kata mintalah kepada Allah, Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Minta yang tu. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, minta masa bila? Ni minta masa duk sihat ni. Ya Allah, berilah kepada aku mu'afah. Mu'afah ni apa dia? Kesihatan, keselamatan, kemakmuran, keberkahan, semua ada. Berilah kepada aku al-mu'afah. Al-mu'afah, keafiatan, kesihatan, kesenangan. Berilah pada aku ini ya Allah, dunia dan akhirat. Minta masa kita duk senang ni, besok masa kita kalut, masa kita susah, Allah bagi semua. Allah bagi. Kita tadah tangan sikit aja, Allah Ta'ala akan makbulkan kebanyakan daripada doa-doa kita. Jadi baik, itu di antara benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pesan kepada kita. Kalau kita berdoa kepada Allah, kita jagalah benda-benda itu semua. Dan Nabi sebut, para ulama pun sebut dalam tulisan, di antara doa yang orang ni bila dia baca doa, makin dia baca doa, makin dia berdosa. Makin baca doa, makin berdosa. Makin baca doa, makin berdosa. Siapa dia? Ialah orang yang terlibat dengan al-mubiqat. Al-mubiqat. Apa dia al-mubiqat? Al-mubiqat ini Nabi kata amalan yang buat ibadat kita ditolak di sisi Allah. Kalau kita terlibat dengan al-mubiqat ini, al-mubiqat kita boleh kata makhluk perosak. Amalan-amalan yang merosakkan. Sembahyang, puasa, zakat, haji, dia bagi rosak. Kalau kita terlibat satu daripada al-mubiqat, al-mubiqat ni Nabi sebut dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah, Nabi kata ada 7. Ada 7 yang dinamakan sebagai al-mubiqat. Kalau kita terlibat satu daripada 7 ni, kita duk baca doa, makin kita baca doa, makin berdosa kita. Berkat tak ada, hilang. Tadi kawan ni, kalau dia baca doa, Tuhan tak bagi pun, ampun dosa ada. Automatik dosa dia gugur selama dia berdoa dan dia harap. Tapi kawan ni, dia terlibat dengan al-mubiqat, maka berdosalah dia. Apa dia al-mubiqat?
Nabi kata ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang merosakkan dunia kamu dan akhirat kamu. Apa dia yang pertama? Nabi kata asyirku billah, syirik kepada Allah. Dia duk baca doa tapi tangkai dah kat tangan. Dia duk baca doa, kedai buat pelaris. Dia baca doa, anak-anak semua mandi buang sial. Dia baca doa, buat macam-macam, serapah sana, serapah sini. Kalau dia membaca sesuatu daripada Quran dan doa daripada Quran dan hadis, itu tak apa. Tapi ni hak dia pakai benda-benda merapu dana ni, hak bomo kain kuning, kain hitam, pelekat sana, pelekat sini, tempek ujung rumah, tempek sana, tempek sini. Sedangkan Muslim, kita ada cara buat pengadang rumah. Kalau rumah kita ada gangguan pencuri ke makhluk-makhluk yang tak nampak dengan mata, Nabi suruh kita baca suratul Baqarah. Itu hadis sahih riwayat daripada Abu Hurairah, hadis riwayat Tirmizi. Nabi kata baca Iqra'ul Baqarah, baca suratul Baqarah. Fa inna syaitan la tadkhulu buyut alladhi taqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan ni bukan kata masuk, nak lalu pun tak berani di rumah yang dibaca suratul Baqarah. Hari kita mampu baca, kita baca. Hari kita tak larat, pasang kaset, ada CD suratul Baqarah, pasang biar bergema satu rumah, pasang. Tapi tak, dia ni pergi cari bomo pun bagilah petua. Bomo kata kawasan hang tu keras, dia pun buatlah kuning hijau rumah dia ni. Tapi dalam masa yang sama dia baca doa, Allah tak akan terima doa dia. Doa dia penuh dengan dosa di sisi Allah. Ini syirik yang pertama. Dan berapa kali dah kita ulang kan, ada 4 perkara Nabi sebut syirik. Apa dia? Nabi kata ar-ruqa, jampi serapah. Jampi yang tak baca Quran, tak baca hadis Nabi. Jampi yang duk hey hoi lagu tu macam jampi. Aku tahu asal usul hang cakap dengan jin. Ini semua Nabi kata ar-ruqa, jampi serapah, mentera yang syirik. Ataupun kita baca jampi dalam satu bahasa yang tak dapat kita faham. Jampi dalam bahasa Siam tapi kita tak faham. Hak Siam pula jampi dalam bahasa Melayu, Siam pun tak faham. Tak dapat dimengertikan ayat itu. Jangan, Nabi kata. Tapi kalau jampi pakai ayat kursi, itu tidak apa. Kerana ada hadis. Nabi pernah buat. Nanti dalam buku kita ni, kita nanti sampai bab bagaimana Nabi pernah jampi orang. Jangan takut, akan sampai. Tapi lambat lagi lah. Tapi akan sampai. Nabi cerita ke kita bagaimana orang tu kena sihir, nak buat apa. Cuma yakin tak yakin kita nak ikut. Ibnu Qayyim kata apa? Doa ini seperti pisau dan orang yang pegang pisau. Kadang-kadang pisau tu tajam, tapi orang yang pegang tak ada tenaga, maka tak boleh potong apa. Kadang-kadang orang yang pegang tu bertenaga, tapi pisau tu tumpul, pun tak boleh potong apa. Apabila orang yang pegang tu bertenaga, pisau tu tajam, tak ada benda tak terpotong, kena pun terhirit. Itulah doa yang mustajab, kata dia. Maka kita ni dengan doa ni tak boleh terlibat syirik. Terlibat syirik habis. Yang kedua, Nabi kata ar-ruqa syirik. Yang kedua apa dia syirik? At-tamaim, tangkai azimat. Nabi sebut dia syirik. Sampai Al-Hafiz Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata, walaupun kita ambil kertas, tulis ayat Quran, kita gulung-gulung, lepas tu kita ikat di tangan, tetap hukum dia syirik. Kerana sifat Quran dia tak buat tangkai, dia dibaca. Ruqyah maksud dia baca, perdengarkan bacaan, beramal. Gantung-gantung ni semua kita tak mau, pasal Nabi kata dia syirik. Yang ketiga Nabi kata syirik apa dia? Watiwalah. Tiwalah ni apa dia? Bacaan mentera buat orang cinta kasih pada kita, sedangkan orang tu meluat ke kita, buat dia cinta kasih. Baca kepada minyak pengasih ke, ataupun dia susuk di muka ke, susuk belian emas perak dia cucuk di muka, itu termasuk tiwalah. Nabi kata syirik. 3 ni syirik, Nabi kata jangan buat. Kalau hang baca doa, hang terlibat dengan 3 benda ni, habis doa hang, Nabi kata. Allah tak mau bagi. Kalau Allah bagi pun hak macam tadi, nak bagi susah, nak bagi susah. Dan Nabi kata yang keempat, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa berani bersumpah tapi dalam sumpah dia tak sebut nama Allah, maka dia syirik kepada Allah.
Dia kata demi bulan, demi papan mayat, demi lampu cahaya, demi nenek moyang, demi keturunan, nama Tuhan tak sebut langsung. Semua demi tu, demi ni. Nabi kata dia baca aja sumpah lagu tu, dia telah pun menduakan Allah. Dia syirik. Dia mesti bertaubat pada Allah. Tak, kalau doa dia tidak akan diterima di sisi Allah. Maka yang ni yang pertama Nabi kata, syirik kepada Allah, jangan terlibat. Yang kedua, Nabi kata apa? Al-mubiqat. Yang kedua, kita terlibat habis segala doa-doa dan ibadat kita. Apa dia? Nabi kata wasihru, dalam sihir menyihir. Hang terlibat dengan sihir menyihir, punah ranah hidup hang. Pasal apa? Unsur kezaliman dan syirik berhimpun dua-dua dalam sihir. Orang belajar ilmu sihir mesti syirik Allah. Dan orang belajar ilmu sihir mesti zalim orang. Dia santau orang, hantar jin pi kaca nak pina orang, pi cekik orang, pi gigit badan orang, pi pulas perut orang. Hak nama dia tu, hak nak, oh jangan. Maka siapa yang terlibat, dia bomoh sihir ataupun dia recommend orang pada sihir. Kena ingat apa Nabi kata, man ata kahinan fasa'alahu fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang jumpa tukang bomoh dan fasa'alahu, dia tanya pada tukang bomoh masalah dia, fasaddaqahu, bomoh jawab, dia percaya dan dia beramal, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada Muhammad. Allah berturun apa? Al-Quran dan Sunnah. Maka orang yang dianggap orang yang keluar daripada Quran dan Sunnah, maka besar, jangan terlibat dengan sihir. Jangan minta bantuan sihir. Kita susah, nanti kita akan jumpa ayat-ayat Nabi suruh kita baca. Orang sakit, Nabi suruh kita baca. Kita sakit, Nabi suruh kita baca. Lepas tu Nabi habaq, daun ni ada khasiat, benda ni ada khasiat. Nabi habaq. Di antara yang paling masyhur Nabi habaq 3 perkara yang cukup berkhasiat. Nabi kata, apa dia? Yang pertama, bukan kata Nabi habaq, Quran sendiri habaq, madu. Madu ni cukup khasiat. Cukup khasiat makan madu. Quran bagi tahu, summa auhayna ila nahli, kami wahyukan kepada lebah mencari gunung-gunung yang paling tinggi dan buat sarang dia. Di situ Nabi kata ada, Quran kata syifaun fihi linnas, ada ubat bagi manusia, madu. Kita makan madu. Itu khasiat, Nabi sebut khasiat. Dalam hadis At-Tirmizi, sahabat datang, ya Rasulullah, abang aku sakit perut. Nabi kata bagi madu. Dia pun suak semulut, ya Rasulullah, tak lega. Nabi kata dusta perut abang kamu, benarlah Allah, bagi makan madu. Makan kali ketiga, ya Rasulullah, lagi teruk dia sakit, dia berguling. Nabi kata dusta perut abang kamu, benarlah Allah, bagi kali keempat. Dia ya Rasulullah, nampak abang aku dah elok dah. Itulah aku kata perut abang kamu yang dusta, Allah itu benar. Nabi kata makan madu. Makan madu sajalah. Nabi habaq madu saja, tak usah Nabi tabung apa pun, madu saja. Secamca, 2 camca. Orang kata campur madu perah dengan asam lima, anak mampu yang buat. Perah asam lima. Orang kata telur ayam kampung. Nabi kata madu saja. Nabi tak habaq telur, tak habaq lima. Kita duk pergi tambah teh, lepas tu tak ada khasiat, kita kata Nabi cakap tak betul. Nak makan telur ayam masalah lain. Madu, makan madu saja. Pasal Nabi kata asal, madu kosong. Asal ni madu kosong, makan madu saja. Tak kira madu pokok tualang ke, madu mai mana ke, jadi dia madu, bismillah makan. Yang kedua, Nabi sebut dengan mulut dia sendiri, apa dia? Jintan hitam. Jintan hitam, habatus sauda. Habatus sauda bahasa Arab. Saya cakap bahasa Melayu, jintan hitam. Habbah itu bijirin, sauda itu hitam. Kita habatus sauda, jintan hitam. Tak apa. Madu ni subhanallah. Gula dia tak merosakkan darah kita. Yang tu tak mau. Kita kena hati-hati ya. Yang tu kena hati-hati. Gamaknya pasal tu orang duk pergi sampai jejuh pergi cari yang asli kot. Jangan bergula, jangan bergula.
Oh. Saya tak tahu yang tu. Oh, sahih. Itu kena hati-hati ya. Saya pun baru tahu. Saya tak tahu. Allah. Maknanya tak betul ya. Kita cari yang asli. Kita try cari madu asli. Nabi kata habatu sauda, makan habatu sauda. Itu yang Nabi habaq dengan mulut dia sendiri. Habatu sauda yang bijirin tu kita tak atas lidah, kita makan. Dia macam, tapi makan lah. Ambil dia tabur dalam kita punya makan nasi ke apa ke, tabur habatu sauda. Makan habatu sauda. Janji dia habatu sauda, negeri mana-mana tak peduli, habatu sauda kita makan. Yang ketiga Nabi kata apa? Nabi kata cendawan. Ini hadis Imam Muslim, Nabi sebut cendawan. Cendawan tu ada khasiat, Nabi kata. Wallahu ta'ala alam, tempat kita nama cendawan kita makan. Jangan cendawan racun sudah. Cendawan butang ke, cendawan apa ke, nama cendawan. Rendam basuh sikit, rendam masak sikit, buat ulam makan. Nabi kata apa? Dia bagus untuk kamu. Yang tu kita akan jumpa nanti kemudian. Nabi ajak kita berubat. Pasal apa? Pasal kadang-kadang benda ni, macam Nabi kata daun sidr. Daun sidr, Nabi kata sangat baik untuk orang kena sihir. Daun sidrun, kalau nak terjemah Melayu, daun bidara. Daun bidara. Saya pun tak bisa tengok muka dia, tapi saya tahu sebutlah daun bidara. Tapi saya tahu lah buah dia saya bisa tengok. Buah bidara tu saya bisa tengok, daun dia tak bisa tengok. Daun bidara hak mandi mayat tu kot lah. Tapi jangan pergi tukar daun tu dengan buah daun ceri pun nak sama juga. Cari daun bidara. Nabi kata bagus untuk orang kena sihir. Sampai dalam tafsir Ibnu Katsir kata lagu mana? Yang ni dia kata, bukan saya kata, saya ambil dia kata. Dia kata kalau orang tu kena sihir, ambil daun bidara, tumbuk-tumbuk, ambil ayak dia, buat mandi. Bacakan ayat-ayat ruqyah. Apa dia? Bacakan Fatihah, bacakan ayatul kursi, Al-Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas. Lepas tu buat mandi. Lepas tu ulang selama 3 hari dia kata. Dan kalau kawan tu boleh minum, suruh dia minum daun bidara. Dia kata sangat raksi untuk orang kena sihir. Sihir, hantu setan ni dia takut dengan daun bidara. Dia tak suka. Bau dia tu tak suka. Lepas tu Nabi kata ambil daun tu buat bagi mandi mayat. Senang, jin tak pelari mayat tu. Dan itu Nabi sebut. Pasal apa Nabi sebut? Nabi tak mau kita terlibat dengan sihir. Terlibat dengan sihir, habis punah kanah doa kita, tidak ada mustajab. Yang ketiga Nabi kata apa? Yang pertama tadi syirik, yang kedua sihir, yang ketiga Nabi kata apa? Nabi kata yang ketiga makan riba. Terlibat dengan riba, habis doa kita. Sedik terlibat dengan riba, habis doa kita. Pasal itu kita nak buka akaun, nak simpan duit dalam bank, cari yang ada perbankan Islam ni. Tanyalah, saya nak buka yang akaun Islamik kata. Dia akan bagi pada kita. Jangan duk pergi cari benda-benda yang merepek ni. Yang keempat Nabi kata apa? Yang keempat Nabi kata makan harta anak yatim. Habis doa kamu, habis. Tak usahlah duk menangis lagu mana. Hang kena bertaubat, kena pulang balik harta anak yatim, baru Allah Ta'ala akan ampun dosa. Yang kelima Nabi kata apa? Apa yang kelima? Lupa. Membunuh orang. Jangan terlibat. Pasal hari ni duk ulang dah, ke depa saja tanya balik. Yang kelima Nabi kata apa? Terlibat dengan bunuh orang. Qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq. Kita kelip tikam adik-beradik. Allahu akbar. Lebih-lebih surah khabar cerita anak tikam bapa, anak tikam mak mati. Ya Allah. Main ke benda tu semua? Main ke? Ingat lawak-lawak ke benda tu? Hang pi tikam kucing pun hang kena jawab dengan Tuhan. Kucing tu jalan, kita pergi langgar dengan kereta. Macam budak-budak ni duk buat akan nampak bewak jalan, dia langgar dengan motor. Pun Tuhan tanya Yusuf, apakah dosa si bewak itu?
Bewak kata aku pun tak buat apa hang langgar aku. Ini kan pula anak mengamuk-ngamuk ambil pisau kejam pergi kat perut mak dia mati. Fikir habis dekat buat benda ni semua. Fikir habis dekat. Bunuh orang, tak berhak kawan tu bunuh. Pukul, nak layan marah dalam hati, buat lebih kurang. Cekik sampai mati. Subhanallah. Subhanallah dekat rumah saya. Bini dia mengandung, dia cekik. Mampui orang ni. Mampui orang ni. Marah siapa tu marah. Dengar kata pasal lambat buah nasi. Cekik. Cekik. Dia ingat kawan tu duk main yoga apa ke? Rupanya kena cekik. Subhanallah. Ambulans mai polis main bawa pergi hospital. Subhanallah. Bunuh orang ni Nabi kata, Allah tak ampun dosa. Kalau anak bunuh bapa, dia tak akan dapat pesaka bapa dia. Dia tertolak daripada jadi waris. Anak menyebabkan bapa mati, anak menyebabkan mak mati, tertolak dia daripada jadi waris. Bahkan Imam Syafi'i, imam yang keras dalam perkara ini, bahkan nak bagi mani mayat pun dia tak layak, semaya mayat pun dia tak boleh hadir. Kerana dia punca kematian mak dan bapa dia. Allahu Akbar. Bunuh orang. Kemudian Nabi kata apa yang keenam? Yang keenam Nabi kata apa? Allah tak akan terima doa kamu. Apa dia? Apabila kita terlibat dengan pertempuran Islam kena lawan orang kafir, tiba-tiba kita takut, kita lari. Habis kamu. Kosong kamu di sisi Allah. Ni tak bertempur orang kafir ni. Dah angkat parang. Tengok haduk mai ni badan besar-besar, ramai pula. Dia jadi kecut lah belah orang Islam ni, kenci manis pun ramai duk ada. Takut lari. Lari itu Nabi kata wa tawalla yaumal zahfi, kamu lari pada hari pertempuran, lari itu Allah tolak seluruh ibadat kamu. Allah tak terima apa, kamu kosong. Bahkan lari itu pula dalam riwayat lain kata kau boleh keluar daripada Islam kerana saat itu Islam memerlukan bantuan kita. Kita lari. Jangan lari. Sifat bacul, penakut tak boleh ada masa itu. Dan yang ketujuh Nabi kata, kalau kamu terlibat habis doa-doa ibadat kita. Apa dia? Nabi kata wa qadhful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. Kamu menuduh seorang wanita yang baik, yang berakhlak, yang jaga diri dia dengan tuduhan yang cemar, dengan tuduhan zina, dengan tuduhan dia menduakan suami dia. Kamu yang buat tuduhan itu, rosak habis hidup kamu. Dia tuduh orang baik-baik. Orang ni orang yang jaga akhlak, tutup aurat, tak bercampur dengan jantan, tengok jalan pun tunduk ke bawah. Kira elok sungguh akhlak dia. Tak tahu orang ni jadi mangsa tuduhan. Mungkin kerana marah, kerana geram, kerana kita masuk meminang, mak bapak dia tolak. Tak dapat kat aku, siapa pun tak boleh dapat. Kita fitnah dia. Allah baik tak mana sangat. Tu dia pergi pasal malam duk peluk dengan jantan Bangla. Orang ni nak percaya, ada cerita percaya, bukan perlu bukti apa, ada cerita percaya. Patut pun hang tolak pindangan kami, rupanya hang ada Bangla. Rosak marah orang ni, rosak, hancur lebok. Maka kita yang terlibat dengan fitnah itu, percaya ke, sebar ke, Nabi kata apa? Semua doa kita tidak akan diterima di sisi Allah. Bukan kata doa, seluruh ibadat Tuhan tak terima. Makin buat ibadat, makin berdosa, makin berdosa. Hang kena taubat daripada 7 perkara tadi. Maka itu kita kena hati-hati ya. Kita minta doa yang makbul. Dan dalam satu hadis lagi pula, Nabi sebut doa yang tak makbul ni berkaitan dengan tolak habis ke semua. Iaitu hadis daripada Abi Bakrah, riwayat daripada Imam Bukhari. Nabi sebut juga syirik pada Allah, tapi Nabi tambah lagi tiga perkara. Apa dia? Nabi tambah uququl walidain. Kata Abi Bakrah, Nabi kata ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau dah aku cerita dosa besar yang paling besar, yang kerana dosa besar ini Allah tak terima apa daripada kamu. Tapi kalau kamu tak buat ibadat, kamu berdosa. Kamu buat, Tuhan tak terima. Allahu Akbar. Macam mana tu nak cerita? Tak buat berdosa, buat tak terima. Itu kata luah mati pak, telan mati mak, kulum kita mampu. Tak terima. Apa dia? Kata Abi Bakrah, ya Rasulullah,
pelan-pelan. Nabi terang sampai dia tu penat. Daripada duduk, berdiri ke duduk, duduk nak ke sandar, punya duduk terang. Jangan terlibat dengan benda ni. Habis kamu. Apa dia ya Rasulullah? Nabi kita yang pertama syirik kepada Allah. Al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Sama dengan hadis tadi. Yang kedua Nabi kata apa? Wa uququl walidain, derhaka pada mak bapak. Habis doa kamu. Allahu akbar. Mak bapak bela, gedebang, gedebung semua. Allahu akbar. Ya Allah oi. Tak tahu macam ni adik kita ni duk mengandung ni. Ya Allah oi. Masa mengandung ni teringat mak kita mengandung kita macam ni. Ya Allah. Duk aduilah, tak larat ya Allah. Kita tak nampak mak ayah kita mengandung. Bukan mak lah, ayah tak mengandung. Mak kita mengandung kita tak nampak. Tetapi orang perempuan ni Allah bagi video. Video dan Tuhan bagi dalam bentuk real, rasa, perasaan. Allahu akbar. Hak jantan pula bila tengok isteri kita mengandung, inilah gamaknya. Susah hati kita. Jangan cakap. Siapa tak sayang bini, oi, jangan cakap. Bini lagu ni laki kapelah. Duk fikir hospital mana nak buat pi, duk fikir, semua duk fikir. Semua fikir. Bini buat sakit saja, cuba try berlakon sakit tengok. Kapelah. Danda kapelah mengaji tak boleh main. Nak pegang cawan, pergi pegang kolej, pegang timba, tersilap dia jadi. Jadi dia kapelah. Kapelah itulah ada pada ayah kita masa mak kita mengandung. Macam mana kita bekerja keras bila ada anak mengandung nak cari pendapatan lebih. Lagu itulah mak ayah kita kayuh basikal zaman dulu, jalan kaki cari kerja. Ni Tuhan bagi gambar cash. Allahu akbar. Sangat real Tuhan bagi. Tiba-tiba ada orang boleh derhaka. Saya teringat lebih kurang 5 tahun kan 6 tahun sudah. Satu kakak tu dia menjumpa saya. Masa tu saya duduk mengajar Masjid Lugar. Dia kelak-kelak, "Ustaz nak sembang sikit." "Ya kak, apa hal?" "Mak kak ni semayang tak, tudung tak pakai. Tapi ustaz dengan make up, dengan benda mah ni jangan cakap." Kata umur berapa? Umur ustaz 60 lebih nak pergi 70 dah, tapi dia tak sedang ke diri lah ustaz. Ni kak ni cerita saya. Kak ni malu ke orang ustaz. Orang duk kata mak kak, dia ni ustaz semayang tak mau, tutup aurat tak mau, mengaji jangan cakap lah. Tapi wang kelian dengan kayu hitam ni habaq 3 pagi dia pergi. 3 pagi dia pergi rombongan bas. Pergi wang kelian mungkin 4 pagi. Pergi dia. Tapi bukan dia kerja apa ustaz, dia meniaga nasi tomato di bawah flat ya, tapi rezeki Tuhan bagi ni makmur. Kok ni ustaz duk pi berkelahi dengan dia, pi berkelahi dengan dia. Last sekali tak mau balik lah, tak mau balik dah lah, tak larat nak kata kat dia. Saya kata kak tak balik berapa lama dah? Kita mau 2 tahun nak masuk 3 tahun. Kata ustaz ingat ke mana? Saya kata saya tak ingat lagu mana, minta maaf lah kak. Saya rasa kak perempuan celaka dalam dunia kak. Awak ustaz cakap lagu tu. Habis saya nak cakap lagu mana? Mak kita ni telanjang tengah jalan tak apa, tapi janganlah telanjang, tapi telanjang pi Kalau dia gila sekalipun kak, jasa dia mengandung kita, air susu keluar daripada mulut dia pantang kak, jangan cakap. Jangan cakap. Jangan cakap bab tu. Dia tak mau pakai tudung, dia nak pakai mulut merah, dia nak pakai emas, dia nak pi sana pi sini kak, itu urusan dia dengan Tuhan. Anak ni Quran kata wala tanharhuma. Angkat suara tak boleh, walaupun itu kedudukan mak ayah kita. Tak boleh. Kita balik rumah ayah duk kena ayah. Baik punya tua dia duk kena. Boleh tendang orang tua ni, cuma tak boleh tendang. Tak boleh tendang. Dia minum arak, biarlah. Biar sampai dia hilang elok. Ambil botol arak tu buang, ambil air jurus muka dia. Kata ayah baik sikit, rejam dalam kolah masjid baru tahu. Tak boleh. Tak boleh kak. Kenapa? Kerana jasa bapak ni ayam peluh menitik 24 jam menitik. Kita makan, kita minum daripada siapa punya ayam peluh? Ayah punya ayam peluh. Bahkan mak kita mengandung daripada benih ayah kita. Hak tu tak boleh bayar. Hak tu perasaan bela anak. Oh ya Allah. Perasaan. Bela bukan pakai duit. Modal bela anak ni pakai perasaan. Perasaan tu nak bayar berjuta-juta tak dapat bayar. Bolehlah mak ayah kita kata aku bela hang ni, aku rasa beras 4 tan tu hang terdarah. Beras, ubat, pampers, lampin, baju, aku kira-kira semua
Tak apalah, cincai hang bagi 5 juta cukup. Boleh bayar 5 juta tu boleh bayar. Tetapi puluh tahun punya perasaan tengok anak membesar, hak tu tak ada nilai boleh bayar. Nilai perasaan. Bila mak tengok anak tumbuh gigi, macam mana rasa? Dia suruh gigit jari dia. Anak tu pun gigit jari dia. Lebam. Tak apa, abang tumbuh gigi. Bapa, tak apa, buah atas kepala, ayat kencing penuh. Tak apa, anak aku. Bahkan orang tua kata, ke siapa budak tu kencing, ke situlah dia sayang. Orang tua. Najis main najis hari-hari, hak tu tak boleh bayar. Hak tu tak boleh bayar. Pasal itu tidak ada sebab derhaka mak ayah, tidak ada sebab. Nabi kata dalam hadis Abi Bakrah ni, kau terlibat dengan uququl walidain, doa kamu habis. Bahkan lebih menakutkan dalam kitab Az-Zahabi Al-Kabair, dia kata apa? Dia kata apa yang kamu buat pada mak ayah kamu, pasti Allah buat kepada kamu dengan anak kamu. Pasti. Allahu Akbar. Pasal itu bila anak kita buat, kita duk kena istighfar. Gamaknya ini dosa aku lah ya Allah. Astaghfirullahalazim. Ayat penawak buat kemudian istighfar dulu. Astaghfirullah ya Allah. Macam ni duk mengandung lagu ni, banyakkan istighfar. Istighfar ni bukan mesti berdosa kan. Istighfar ya Allah, ya Allah. Pasal itu orang tua dulu betul nak bersalin, cari mak ayah minta ampun, minta restu. Betul. Minta ampun. Mudah, Allah bagi mudah. Dan doa-doanya Rasulullah ajarkan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Baca. Semua tu Allah akan mudahkan urusan. Sikit-sikit itu adalah ujian hidup. Nak bersalin tak sakit, tak ada lah cik. Bersalin kena sakit. Sakit ni bukan kata orang bersalin. Tapi kalau orang bersalin kata sakit, saya nak abang, ada lebih sakit daripada bersalin. Lebih sakit daripada bersalin. Dok orang salin sakit kan? Sakit macam mana? Sakit macam nak bersalin lah. Sakit nak bersalin lagu mana? Try bersalin tengok entah. Tapi Allah Ta'ala punya kerja sakit bersalin. Sakit. Tapi orang jantan masuk sunat lagi sakit no. Pasal tu sunat sekali tak boleh tiap-tiap tahun. Orang bersalin boleh tiap-tiap tahun. Cuba sunat tiap-tiap tahun. Mampu orang tu. Tapi kawan bersalin ni, sakit tak sakit? Tahun depan bersalin lagi. Sakit tak? Tahun depan salin lagi. Tapi kawan bersunat, dia kata mai sunat kali kedua, Allahu Akbar, tobatlah, dia lari piduk bukit bendera. Aku tak mau dah sunat, sakit. Rupanya sunat tu lagi sakit dia bersalin. Allahu Akbar, ini kerja Tuhan. Nak cerita apa pun lupa dah tadi nak merapik kan apa. Syirik apa nama? Derhaka mak bapak. Lepas tu Nabi tambah lagi dua apa dia? Nabi kata qaula zur. Qaula zur. Nabi tambah apa dia? Nabi kata cakap bohong sampai lingkup satu orang. Jaga baik-baik. Doa kamu habis di sisi Allah. Qaula zur, cakap bohong. Kadang kita cakap bohong main-main, tak apa. Melawak-melawak orang kawan. Tapi cakap bohong ni, bohong kita tu punah ranah rumah tangga dia. Bohong kita tu menyebabkan dia pergi buat zalim ke orang lain. Bohong kita tu tertekan jiwa dia. Bohong lagu ni Nabi kata dipanggil qaula zur. Perkataan zur. Nabi kata habis ibadat kamu. Dan Nabi tambah lagi satu, syahadatu zur. Dalam riwayat At-Tirmidzi, syahadatu zur, saksi bohong. Pakat-pakat buat saksi. Tak menikah pun, duduk serumah beranak seorang dah. Lepas tu kawan, pakat-pakat dengan kawan. Kalau orang mai tanya, abang kata aku menikah, kawan tu jadi saksi bohong. Saksi bohong menyebabkan orang ni susah, orang ni senang. Nabi kata habis kamu. Jadi apabila kita mengharapkan doa kita yang makbul, kita janganlah buat perkara yang Nabi sebut sebagai halangan kepada doa-doa kita yang makbul. Baik, kemudian Nabi SAW dia nak ajak kepada kita beberapa ungkapan. Apabila kita masuk dalam berdoa ni, Nabi nak ajak kepada kita, kalau nak makbul tu Nabi kata baca ungkapan ini, sebut ungkapan ini, maka doa kita tu mudah dimakbulkan di sisi Allah. Apa dia? Yang tu kita tengok bulan 6. Kita tengok lagi sekali. Hari ni berhenti dekat tu dulu.
Ada soalan nak tanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang kakak tolong tebuskan barang-barang emas si adik yang dipajak dan disimpan oleh si kakak dah 5 tahun. Soalan, macam mana dengan zakat emas itu? Siapanya harus keluarkan zakat? Si adik tak mampu dan si kakak penyimpan, bukan pemilik barang-barang itu. Wallahu ta'ala alam, Allah yang maha mengetahui. Emas ini, seingat saya emas ini, kalau berat emas itu melebihi 85 gram. 160 gram. 160 gram 160 gram ke atas maka kena zakat. Bawah tu pakailah, tak apa. 160 gram. Jadi kawan yang nak kena keluar zakat ni kawan yang pemilik kepada emas itu. Dia yang kena keluar zakat. Tapi kes di sini, kes kakak tebuih emas. Dia tebuih emas adik, dia tebuih emas. Orang yang tebuih barang orang, dia pemilik tak? Dia jadi pemilik. Sebab kalau kawan tu tak boleh bayar, tebusan tu akan jadi milik dia. Masalah dia pergi tebuih harta kawan tu 5,000. Dengan dia tebuih 5,000, bermakna kawan yang punya harta tu hutang kat dia 5,000. Dia tebuih harga kawan tu 5,000. Kawan tu nak pakai duit, dia tolong tebuih 5,000. Bila kawan tu tak boleh bayar, dalam satu perjanjian dia buat 3 bulan ke 4 bulan, maka emas tu akan jadi hak dia. Pertukaran tu akan berlaku. Kalau dah macam tu jadi, maka kakak ini pada saat dia menjadi milik kepada pemilik pada emas itu, tarikh dia jadi milik tu, emas tu dia kena simpan pula setahun, baru dia kena keluarkan zakat. Dia tak boleh kira emas tu dalam tangan adik dia, sebab masa tu dia bukan pemilik. Bila berlaku tukar milik itu? Bila berlaku? Kalau tukar, katalah emas tu kita duk simpan dah 5 tahun, tapi selama 5 tahun dia kata tak, dia mampu tebuih. Selama dia kata dia mampu tebuih, zakat emas tu atas dia. Tapi mai satu saat dia kata, kak, kita kira lagu ni lah kak, dalam masa 2-3 hari ni kalau aku tak boleh tebuih, kira emas tu hang punya. Harga pun 5,000 kan, aku dah ambil 5,000, kira emas pun harga 5,000, kira hang punya. Hang buat ke mana buat. Bila dia cakap lagu tu, hari Rabu dia cakap, daripada hari Rabu tu kena tahun depan kita simpan, cukup setahun, barulah kita wajib keluarkan zakat. Yang sama 5 tahun kita pegang ni, atas adik kita lah zakat itu dia kena bayar. Dia tak mampu, urusan Allah lah. Tapi kalau kita nak tolong dia berkeluar zakat, boleh tak boleh? Boleh, tak ada hal. Kita boleh berkeluar kat dia. Tak ada masalah, boleh. Yang kedua, lelaki yang mati belum kahwin, harta-hartanya dibahagi pada adik-beradik seibu sebapa. Tapi adik-beradik sebapa lain, adik-beradik sebapa lain ibu tak dapat harta itu. Soalan, betulkah cara Islam macam tu? Amanah raya yang urus, ibu bapa si mati tak ada. Amanah raya yang urus, ibu bapa si mati pun tak ada. Harta,
Kalau kita ada adik-beradik, wallahu taala alam, Allah yang Maha mengetahui, harta kita kita kongsi dengan sebapa seibu. Yang tu betul. Kita kongsi. Sebapa seibu kita kongsi. Jadi kita tak kahwin lagi, mati, maka harta kita itu mak kita, pak kita, abang kita, adik kita, mereka ada panggung. Yang sebapa, yang seibu. Itu hukum asal. Nak bagi pada yang sebapa lain ibu ni, yang ni orang kata masalah wasiat. Kalau kita wasiat bagi sikit kat dia, kita hebah bagi sikit kat dia, kita boleh bagi. Tetapi dalam pembahagian faraid itu, memanglah satu bapa lain ibu tak masuk. Dia tak masuk dengan harta satu bapa satu ibu, memang tak masuk. Itu hak sebapa dan seibu. Melainkan harta tu harta bapa. Harta bapa, anak-anak kena kongsi. Anak-anak yang satu bapa itu kena kongsi, walaupun lain ibu, mereka kena kongsi. Tak boleh makan seorang, tak boleh makan kita sebapa seibu, kena kongsi dengan satu bapa. Bapa kita pergi menikah lain, ada anak, dia pun berhak dapat harta bapa kita. Tapi kalau kita ni, harta kita dikongsi oleh adik-beradik sebapa dan seibu sahaja. Itu memang dia punya peraturan dia begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salat sunat sebelum zuhur boleh dibuat 4 rakaat. Soalan, dibuat 4 rakaat satu salam atau 2 rakaat satu salam, dan dibuat 4 rakaat satu salam atau 2 rakaat satu salam, dan 2 rakaat satu salam lagi. Mana yang betul? Wallahu ta'ala alam, Allah yang Maha mengetahui. Kata para ulama, jenis sembahyang sunat ni, jenis nama sembahyang sunat, kita nak angkat kita nak buang tahiyat awal ke, nak pemasuk tahiyat awal atas kita, terpulang kat kita. Yang mana kita rasa mudah buat jenis sembahyang sunat ni, kita buat. Kalau kita nak buat, kalau sembahyang malam Nabi kata salatul laili mathna. Nabi habaq siap. Sembahyang belah malam 2. Itu Nabi habaq sendiri. Sembahyang belah malam 2 Nabi habaq. Tapi sembahyang belah siang ni, buat macam mana pun. Nak buat 4 rakaat satu salam pun boleh. Macam Imam Nawawi kata, kalau kita mai hawai hari Jumaat, kita mai hawai hari Jumaat, nak sembahyang Jumaat kita mai hawai. Macam orang perempuan kalau pergi Mekah sembahyang Jumaat, depan Kaabah kita sembahyang Jumaat. Orang perempuan Madinah pun orang perempuan sembahyang Jumaat, pergi awal. Bila pergi awal, lagi setengah jam waktu nak masuk, apa kita buat? Kita sembahyang sunat lah. Sembahyang sunat macam mana? Takbir, Allahu Akbar. Berapa rakaat kita nak buat, kita buat. Tak payah baca tahiyat. Bangkitlah tu langgar, bangkit. Last sekali duduk tu baca tahiyat akhir, bagi salam. Boleh kata Nawawi dalam kitab dia Al-Azkar. Boleh dia kata, tak ada masalah. Syekh Sabit pun sebut dalam fikir sunnah bab Jumaat, boleh dia kata. Tapi kalau sembahyang malam 2. Pasal apa? Pasal Nabi habaq sendiri, salatul laili mathna. Sembahyang malam 2. Sembahyang siang ba'da zuhur ni nak buat 4 rakaat satu salam, boleh. Nak buat 2 rakaat satu salam, bangkit pula 2 rakaat satu salam pun boleh. Tetapi yang Nabi buat ke mana? Dalam hadis Nabi buat 2 rakaat satu salam. Lepas tu Nabi buat 2 rakaat di rumah, 2 rakaat di masjid. Pasal rumah Nabi dengan masjid dekat. Boleh buat. Adik kita pun boleh buat tu, atau duduk di masjid kan. Buat 2 rakaat, bagi salam, bangkit, buat 2 rakaat. Tapi kalau ada orang nak buat 4 rakaat tanpa tahiyat awal, bagi salam tahiyat akhir, boleh. Kerana dia sembahyang belah siang, boleh. Tidak jadi masalah. Baik. Bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat diharamkan jumhur ulama. Diharamkan terus nah. Dengar haram minum ayam terus. Bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat diharamkan jumhur ulama. Sekarang ini ada kumpulan wanita-wanita yang ke rumah-rumah orang membaca beramai-ramai. Bacaan ini dah bertahun-tahun dibuat di rumah, di masjid dan di surau. Ditambah pula dengan kumpulan wanita, hukumnya haram. Soalan, macam mana kita nak nasihat orang-orang ni tentang perkara ini? Jangan buat perkara yang Islam melarangkannya. Allahu Akbar. Begini,
ada satu dua perkara kena kita bagi penjelasan. Bukan perkataan haram. Perkataan haram tu perlu kita angkat. Yasin, bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat diharamkan. Lain makna dia tu. Nanti Yasin pun baca jadi haram, doa selamat pun jadi haram. Istilah itu perlu diperbetulkan. Tak boleh kata haram. Baca Yasin Yasin Quran, mana boleh kata haram baca. Haram ni dia bukan duduk pada bacaan, kaifiyat. Kaifiyat tu cara baca. Macam malam Jumaat orang baca Yasin, boleh kata haram baca Yasin? Mana boleh haram baca Yasin? Kaifiyat baca. Kaifiyat tu cara baca, cara tahlil, cara berdoa. Yang tu yang boleh jadi haram. Doa tak boleh haram. Mana boleh doa haram kita duk baca tadi? Jadi istilah kita tu kena dikemaskinikan. Jangan guna bahasa haram. Nanti maksud dia lain. Satu orang baca Yasin kan, sementara nak tunggu jemaat, Yasin, hang baca Yasin haram. Allah, jangan guna istilah itu. Tak benar, istilah itu tidak benar. Baik, yang jadi haram macam mana? Saya kata kaifiyat. Yasin, kita baca Yasin, jangan kita tentukan hari apa, masa apa, keadaan apa, tempat apa. Jangan tentukan. Kita baca Yasin pasal apa? Pasal hati rasa nak baca, kita baca. Tapi bila kita kaitkan Yasin mesti dibaca pada hari ini, pada malam ini. Kalau baca hari lain, malam lain tak berkat. Yang tu yang haram. Haram kita menentukan itu. Faham tak maksud saya? Kita nak baca Yasin, kita duduk seorang-seorang di rumah nak baca Yasin. Ya Allah, lepas daripada baca Quran ini, doa tempat mustajab doa. Nanti kita akan baca berkaitan dengan tempat mustajab doa. Ada hari doa mustajab, ada waktu mustajab doa, ada tempat mustajab doa. Nanti dia masuk nanti. Lepas baca Quran mustajab doa. Kebetulan Yasin lah yang wirid dengan mulidah kita yang muda Yasin. Duduk seorang-seorang di rumah baca Yasin. Lepas baca Yasin, ya Allah, aku ada hajat. Aku dah baca dah kalam hang, ya Allah, aku ada hajat. Hang makbulkan doa aku. Tak apa. Tak boleh kata haram. Haram ni bila kita kata baca Yasin mesti berkumpul yang ramai-ramai. Baca Yasin mesti pada malam Jumaat, malam lain tak boleh baca. Baca Yasin mesti letak ayat depan. Itu yang tak boleh. Nak jadi haram kat situ, benda yang Nabi tak pernah tentu, kita pandai-pandai pergi tentu. Yang tu yang tak boleh. Bukan baca Yasin tu haram. Kena betulkan istilah itu. Kita ziarah orang mati. Ada orang baca Yasin, ada orang tak baca. Ada orang tak baca. Nabi ajak ke mana? Nabi ajak orang yang mati itu memerlukan doa. Sebab dia macam orang lemah dalam laut. Dia baru masuk ke alam barzah tu, macam ambil orang lepas dalam air laut dalam. Dia lemah. Maka orang lemah ni, apakah yang paling menyelamatkan dia? Lepas tali pergi kat dia. Dia pegang tali tu, kita tarik dia. Kalau kita nak berenang, dia boleh pijak kita. Tali. Maka orang yang baru mati ni, apa yang dia perlu sangat-sangat? Dia perlu doa orang hidup. Doa orang hidup. Maka Nabi kata, iza salaitum 'alal maiti fa akhlisu lahu du'a. Hadis Abi Daud, ada dalam Riyadhus Salihin. Bila kamu baca doa pada orang mati, semaya mayat, ikhlaskan doa. Kerana doa tu sampai terus pada dia. Maka bukan mesti ziarah orang mati itu baca Yasin. Tapi kalau ada orang, dia kata, kalau siapa-siapa ziarah orang mati tak baca Yasin, dia kata yang ni merepek. Yang tu yang haram. Dia menentukan satu cara, itu yang haram. Dia tak boleh kata lagu tu. Sebab Nabi pernah baca doa saja keluar. Mayat siapa? Mayat Ummu Salamah, mayat Abi Salamah, suami kepada Ummu Salamah. Nabi tak baca Yasin. Nabi tak baca apa surah. Nabi pergi baca doa aja. Allahumma ghfir li Abi Salamah. Maka sunat bila kita baca doa pada orang mati ni, sebut nama dia. Allahumma ghfir, sebut nama dia. Masa mayat dah ada di rumah tu. Allahumma ghfir, sebut nama dia. Ampun dosa dia, ya Allah. Rahmati dia. Kesembelah kat dia. Sunnah Rasulullah. Nabi tak baca Yasin. Nabi terus balik. Tapi ada orang kita pergi ziarah, dia baca Yasin. Tapi kalau dia baca Yasin, dia kata mesti baca Yasin pada orang mati. Kalau tak baca, salah adab. Itu yang salah.
Kerana dia telah menentukan satu cara, satu benda yang Nabi tak tentukan. Itu adalah salah. Kita baca doa, kita baca doa, tapi bila kita kata doa mesti baca ramai-ramai, itu yang salah. Kenapa? Kerana tidak mesti. Doa, baca doa, kita nak baca, tapi mesti baca doa ramai-ramai, mesti orang kata amin, mesti. Yang tu yang salah. Pasal agama ni Nabi seorang je boleh kata mesti, orang lain tak boleh kata mesti. Benda yang Nabi tak pernah kata apa, kita buat macam Nabi tak kata apa. Tapi bila kita pergi tentu cara, mazhab Syafi'i ni lebihlah orang perempuan kena hati-hati. Sebab ada perbahasan dalam mazhab Syafi'i, suara orang perempuan ni aurat ke tidak, dibahas. Mazhab lain tak bahas, Syafi'i aja bahas. Pasal itu mazhab Syafi'i, orang perempuan sembahyang sama orang perempuan pun kena slow bacaan dia. Imam perempuan, makmum perempuan, bacaan mesti slow juga. Pasal apa? Pasal dibahas aurat ke tidak, mazhab Syafi'i. Kata mazhab Syafi'i, suara orang perempuan ini taklah dianggap aurat dalam bab-bab yang diperlukan. Seperti mana? Seperti bercakap, seperti beli barang, seperti perempuan jadi cikgu kena mengajak, seperti jawab pertanyaan orang. Hak tu taklah dianggap aurat. Tetapi dalam bab-bab lain dia mesti jaga, tak boleh duk menjerit seorang-seorang. Bila kata perempuan baca Yasin ramai-ramai, suara pelan ke suara kuat? Automatik suara kuat. Boleh tak baca Yasin pelan-pelan? Yasin Al-Quranil Hakim. 10 orang perempuan, 10 baca lagu tu. Kalau tuan rumah buat bihun pun tak puas hati, tak dengar suara. Nak dengar suara lagu mana ke? Oi, ada perbahasan. Jadi kalau orang perempuan ramai-ramai pergi baca Yasin wal Quranil Hakim, hak jantan pula terkejut. Mana punya duk main ni? Lah kan dah ada perbahasan mazhab aurat, maka nak kata salah tak salah, di situ ada kesalahan dia. Tapi kalau orang perempuan pula beriktikad mesti baca ramai-ramai, lagi salah, double kesalahan kat atas. Jadi kita tak usah buat lah lagu tu. Kalau kita nak pi pun, orang perempuan pi ramai-ramai, orang perempuan kena baca sengak-sengak. Alah, Ustaz, kami dah tua-tua. Kita kata tua, yang dengar. Kadang orang tua baca, macam Ruqayyah Hashim. Ruqayyah Hashim nama dia. Ruqayyah Hashim. Hak perempuan tu, apa nama dia? Hajah apa? Yang Kori terkenal tu, apa nama? Ruqayyah Hashim, DJ P20 Pinang, bukan? Suara dia tu Allahu Akbar. Bukan. Syarifah tu aku belum kasih dia lagi. Bukan. Ni hak nak 80-an. Ruqayyah Sulong. Ruqayyah Sulong. Dia tu kalau tarik Allahu Akbar, kita dengar CD dia tu ceramah, dia ngaji, tak sangka umur dia 60. Umur dia duk ingat macam Sarifah Kasih tadi yang. Tapi tengok suara dia. Tak bolehlah kata tua muda kat situ, kerana ada perbahasan agama. Jadi elok-elok jangan baca. Orang jantan lain, orang jantan suara tak dibincang langsung aurat, melalak macam tazan pun tak apa. Cuma orang kata gila lah. Dia tak ada bahas aurat-aurat ni, tak ada bahas. Tapi kerana orang perempuan tu pernah dibahas dalam mazhab Syafi'i, suara tu lagu mana, maka pasal itu kalau orang perempuan mengajak orang perempuan pun kenalah sopan santun. Pasal itu kalau mazhab Syafi'i, ustazah keluar forum perdana tak leh. Tak leh keluar forum perdana. Tambah duduk dengan jantan 2-3 ekor. Lepas tu cakap tangan melolah sana melolah sini, baju tangan mula turun tang sini. Ini semua aurat, kena jaga, kena sopan santun. Kalau ikut mazhab Syafi'i, perempuan nak ceramah dia kena pakai tudung labuh, tangan dia kena buh kat dalam, dia kena duduk lagu tu sembang. Gamak ustazah nak jadi patung kedengkiang lagu tu sembang, tak leh. Tangan tak angkat ni tak sedap. Mazhab Syafi'i tak leh. Tapi bab ni dia ikut mazhab lain lah. Tapi macam ni kita bagi tahu, nak buat tahlil, baca Yasin ramai-ramai, Nabi tak ajak. Baca Yasin seorang-seorang itu paling afdal. Tambah kita baca Yasin, kita buat tahlil, doa selamat ke orang mati. Baik, ustaz cakap macam ni.
Kita baca Yasin ramai-ramai kat orang mati. Kita ada satu kitab, nama dia Al-Azkar. Di luar pun ada Al-Azkar, An-Nawawi buat. Kita beli kitab tu, kita buka bab apa? Bab perkara yang bermanfaat pada orang mati. Imam Nawawi dia cakap. Dia kata, macam mana yang kata baca Yasin nak hantar pada orang mati tu macam mana? Baik. Sebelum dia ajak macam mana, dia bagi ingat dulu. Syekh Sabit tulis fikih sunnah, dia bagi ingat dalam fikih sunnah. Apa dia? Ada dua perkara kena jaga. Bila kita nak menghadiahkan Yasin pada orang mati, tahlil pada orang mati, doa pada orang mati, ada dua perkara kena jaga. Yang pertama, ikhlas. Hak ni kena jaga. Kita buat kerana bukan paksaan. Kita buat daripada hati yang ingat pada orang mati. Yang kedua, kena jaga apa? Bila kita baca sesuatu pada orang mati, kita tak dibenarkan terlibat dengan sebarang upah. Upah apa tak boleh ambil. Apa saja nama upah tak boleh ambil. Kalau ambil jadi haram. Imam Ahmad kata automatik bila kita ambil, pahala itu tidak akan sampai. Pahala itu tak akan sampai. Baik. Bila kita nak baca Yasin kepada orang mati, kita baca Yasin macam mana? Kita baca Yasin start dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, terus masuk Yasin sampai wa ilaihi turja'un, sampai habis. Habis kita baca dalam kitab Al-Azkar tadi Ustaz Abang Nawawi mengajak doa yang pendek untuk kita baca. Apa dia? Ya Allah, sampaikanlah pahala Quran ini kepada roh si fulan. Itu je doa dia. Jangan lebih, jangan kurang, dekat tu je. Ya Allah, sampaikanlah pahala Quran ini kepada roh si fulan. Si fulan tu kita sebutlah nama dia. Yang mati tu kawan kita kan, sebutlah nama dia. Ya Allah, sampaikanlah pahala Quran ini kepada sekian-sekian orang. Habis. Walhamdulillahirabbil alamin. Habis. Itu yang ada. Itu saja yang ada. Hak tu kita boleh buat di rumah boleh buat, seorang-seorang boleh buat. Kalau kita buat ramai-ramai, nak kena seorang orang perempuan, nak kena bagi slow. Lepas tu baca doa dengan tawaduk, kena jaga. Tapi Nabi tak ajaklah orang perempuan ni baca ramai-ramai. Pi rumah mayat pun kalau nak baca kat dia, jauh sikit daripada tempat katil si mati tu, baca pelan-pelan. Baca Yasin pelan-pelan, baca doa lagu tu pelan-pelan. Yang tu saja ada. Macam orang tanya ni, dia habaq kata budaya rumah ke rumah itu elok jangan dibuat lah. Pasal masalah baca Yasin ramai-ramai orang perempuan ni. Tak apa Yasin, tempat yang kahak lagi marhaban orang perempuan. Allah, marhaban orang perempuan tu, dia menyangkat suara naik orang ketino. Kalau azan lelaki-lelaki jemaat nampak lembek macam kena kecil manis, perempuan ni cengih lagi suara dia. Oh dahsyat dia punya pulun bayati. Lagilah masalah suara pegang mikrofon. Hak bentara ni dia kata, "Amboi, siapa baca tu?" Tengok bini dia. Allahu akbar. Lebihlah masalah tu timbul. Jadi kita jangan buat lebih daripada tu. Jadi kita hadap mengaji ni, kalau orang ajak kita baca Yasin ramai-ramai tu, kita tak pi pun tak apa. Kita dengar dia mati, duduk di rumah baca. Sebab orang mati ni dia bukan perlu kita pi rumah dia. Pasal tu kita kena buang dalam kepala kita ni, bukan kata syarat makbul doa kena duduk rumah si mati dan kena ada di kubur. Bukan syarat macam tu. Untuk buang benda tu, kita kena bagi tak pi. Ada hari kita tak pi, tapi kita ikhlas buat di rumah. Lebih-lebih pula masalah kalau orang perempuan ni dia buat kesatuan, dah habis-habis baca Yasin semua, tak apalah nak bagi berapa kat persatuan kami bagi. Dia terlibat dengan pembayaran. Sedangkan dua tadi kan kita habaq kena jaga. Satu ikhlas, kedua tak boleh terlibat dengan apa nama dia upah. Ni nak cari tak mana? Cari dalam kitab fikih sunnah Syekh Sabit, bab jenazah, ada bab ni. Nawawi pula kata baca Quran saja, jangan campur apa-apa. Macam kita tahlil ni dia campur. Ulama kata tak mau campur, tak mau ambil ayat-ayat campur, baca satu ayat macam qul huwallah. Qul huwallah dia pendek. Lepas tu kita baca al-falaq, hak tu tak apalah pasal pendek-pendek. Tapi lepas tu baca Fatihah, habis Fatihah baca Baqarah.
Baca Baqarah tak habis, campur ayat kursi. Baca kursi tak habis, campur lillahi ma fis sama. Lagu tu tak mau. Dia mau baca satu surah. Waqiah kita baca Waqiah. Baca Waqiah sampai habis, tak ada tangan. Ya Allah, aku hadiahkan pahala Quran ini, surah Waqiah ini kepada roh kawan aku. Sebut nama dia. Hak tu aja. Bila kita duduk tahlil, dia campur. Khatib ada, selawat ada. Campur-campur ni tak mau. Dia mau Quran sahaja, total. Kalau kita campur-campur, nanti ada ulama sembang sampai tak sampai. Sembang tu jadi masalah lah pula. Kita ambil yang ulama kata confirm sampai. Apa dia? Quran sahaja. Siapa kata sampai? Dua ulama kata sampai. Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad ni murid Imam Syafi'i. Depa kata sampai. Tapi kerana depa kata sampai, kita buat cara depa lah, jangan buat cara orang lain. Kita buat tahlil, jangan start dengan ila hadratin nabi. Tak mau start lagu tu. Quran start dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Habis. Kalau kita baca Yasin, orang bagi petua, sebelum baca Yasin, baca Fatihah sekali, baca kursi sekali, baca selawat sebelah kali. Hak ni semua kita tak mau. Pasal apa? Pasal Yasin itu Quran. Quran sendiri kata ayat 98 surah An-Nahl, wa idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitanir rajim. Quran kata bila kamu nak baca Quran, bacalah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bukan suruh selawat, bukan suruh baca Fatihah. Start baca Quran dengan a'udzubillah, lepas tu bismillah, terus masuk surah kita nak baca. Sampai habis sadaqallahul azim, hanya berdoa saja. Ya Allah, sampaikanlah pahala ini kepada mak aku, bapa aku, kawan aku fulan si fulan. Habis. Walhamdulillahirabbil alamin. Habis. Jadi dia tak perlu satu perhimpunan, tak perlu satu perjumpaan. Tapi kalau kita mula kata mesti berhimpun, mesti baca lagu ni, yang tu yang nak jadi salah. Kenapa salah? Kerana kita telah buat benda yang Nabi tak pernah ajar. Itulah. Boleh faham ke? Saya faham seorang-seorang. Nanti kalau orang tanya boleh jawab nah. Ada soalan lain? Boleh tak? Baca doa. Baik. Wallahu ta'ala alam, Allah yang maha mengetahui. Kalau kita tengok pada Nabi sendiri, Nabi ada dua tempat bagi dia berdoa. Yang pertama dalam sujud. Tapi ini kes semayang sendiri, bukan semayang jadi imam, semayang sendiri, semayang seorang-seorang. Setiap kali sujud baginda akan berdoa pada Allah. Yang ni kalau kita tahu berbahasa Arab lah, kita boleh baca doa. Yang kedua, baginda akan doa dalam tahiyat akhir. Dalam tahiyat akhir baginda suka baca doa. Di antara doa baginda yang masyhur, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku minta lindung daripada azab neraka jahanam, daripada siksa fitnah kubur, daripada fitnah hidup dan fitnah mati, dan daripada kejahatan Masihud Dajjal. Dia baca dalam tahiyat akhir, lepas tu baru dia bagi salam. Tapi sebelum sampai tahiyat akhir, sujud itu menjadi pilihan Nabi. Bahasa Melayu tak boleh. Bahasa Melayu luar semayang. Dalam semayang kalau pemasuk bahasa Melayu batal. Dia tak boleh pakai bahasa Melayu. Nanti Jawa nak pakai bahasa dia, Mai Boyan pakai bahasa dia, jahanam semayang tu. Jadi luar semayang pakai bahasa kita. Dalam semayang kata kita sujud, kita nak berdoa juga dalam bahasa Melayu, kita kena doa dengan hati. Tak boleh doa dengan mulut. Jadi kalau kita nak doa dengan mulut, kita kena hafal satu-satu dua doa. Macam kita bagi tadi, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith.
Ataupun sayyidul istighfar tadi ni, Allahumma anta rabbi, masuk dalam sujud, ulang sembahyang seorang-seorang. Satu rakaat 2 sujud, 2 rakaat 4 kali sujud, 4 sujud tu kita ulang. Sangat dikasihi oleh Allah. Dan lagi satu, Nabi akan berdoa dalam iftitah, takbir Allahu Akbar, iftitah dia tu, dia akan memuji Allah dan berdoa. Apa satu iftitah Nabi ni macam-macam. Tapi kalau sembahyang wajib, pendek saja. Hak ni cerita ni sembahyang sunat, sembahyang kita buat seorang-seorang yang tak melibatkan orang. Tengah-tengah malam, iftitah Nabi panjang daripada Fatihah. Dia puji Allah Ta'ala. Kadang-kadang dalam doa iftitah tu, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Dia ulang 33 kali tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Baru dia kata, Allahumma anta kama asnaita ala nafsi, falakal hamdu qabla ridha. Baru dia baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, baca Fatihah. Di situ tempat mengagungkan Allah, memuji Allah. Masuk dalam rukuk, dalam sujud, dia baca doa. Masuk tahiyat akhir, dia baca doa dan dia bagi salam. Itu dalam sembahyang sunat dia. Apa sujud dia berdiri Nabi lagi lama, dia akan pilih surah panjang-panjang. Lepas sembahyang, apa yang kita tak dan minta dalam sembahyang, kita minta luar sembahyang. Macam mana kita nak minta luar sembahyang, yang tu kita nak baca bulan depan tu. Nabi ajak ungkapan-ungkapan apa yang perlu kita bawa dalam di luar dalam doa kita. Boleh insya-Allah. Wallahu a'lam. Ya Kak. Nah. Nah. Mak bapak tiri kita sampai dia ikut niat kita. Asalnya Rabbighfirli itu mak bapak, tapi dalam kepala kita yang kita maksud mak bapak ni pak tiri pun sama. Masuk boleh insya-Allah. Kita tak payah pergi bubuh bapak tiri. Dah bapak tiri laki mak aku pula, tak boleh lah. Boleh lagu tu, boleh insya-Allah, sampai insya-Allah. Kita niat elok-elok nanti kita. Baiklah, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah dunia sampai akhirat. Panjang umur, sekali malam kita jumpa lain pula, makan kenuri. Dia buat pandai siap dah. Mudah-mudahan diberkati Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.